Segar di pagi hari, segala sentosa. Apa kabar Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam penuh inspirasi. Sekali lagi bersiaran bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Saliha Azmi bertemankan rakan pengacara cukup manis hari ini. Saya Helena Palawi, selamat pagi anda semua. Apa khabar? Saliha okey hari ini? Alhamdulillah, hari ini cuaca cukup okey kan untuk kita mulakan hari yang penuh ceria hari ini. Sedar tak sedar Helena, dah sampai lagi 4 hari nak hujung bulan dah. Kan? Cepat betul masa berlalu. Okey, dan untuk pagi ini ya, kita juga nak berkongsi dengan anda berita terkini, perkembangan semasa yang kita ambil daripada portal bernama.com, Helena. Betul. Dan di sana juga kalau anda nak tahu banyak berita-berita terkini dan juga perkembangan semasa yang kita sentiasa updatekan, anda boleh lihat di sana. Dan hari ini Saliha nak berkongsi berkenaan tentang satu informasi berkenaan tentang Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022, Helena. Dan kita tahu golongan suri rumah ini adalah golongan yang kurang dilindungi. Jadi untuk kali ini Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang ini. Jadi ini adalah satu berita yang cukup baik. Dan kalau kita tahu sebelum ni KWSP telah laksanakan iSuri dan ini adalah daripada Perkeso di mana suri rumah ataupun suami boleh membuat caruman yang sepatutnya kepada untuk skim inilah. Dan kita tahu skim ini juga adalah skim yang pertama kali dilaksanakan dalam mana-mana insurans juga, Helena. Betul, cuba mungkin terma dalam undang-undang itu perlu diubah sedikit kerana mereka menetapkan bahawa anggapan gaji kepada suri rumah itu adalah pada tahap RM600 dan itu mungkin satu nilai yang rendah. Dan di samping itu juga, di samping isu suri rumah, kita ada berita terbaharu mengenai minyak masak bersubsidi yang dibungkus dalam polybag. Pengerusi Pasukan Jihad Khas Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata semalam kerajaan akan menghentikan ekspor minyak masak dalam bentuk polybag termasuk juga syarikat-syarikat yang berlesen secara serta-merta bermula semalam. Dan ini kerana mereka mahu mengelakkan kekeliruan dengan minyak masak bersubsidi yang turut dijual dalam polybag. Dan berdasarkan pemerhatian dan penguatkuasaan yang telah dijalankan oleh kementerian, didapati bahawa minyak masak yang dijual di luar negara, di sempadan-sempadan negara juga bukanlah minyak masak bersubsidi, tetapi ia adalah daripada syarikat pengeksport minyak masak yang juga mempunyai lesen pengeluaran minyak bersubsidi, minyak dalam beg polybag. Itu yang mahu mereka elakkan kerana bila ada pengeksport minyak masak yang mengeluarkan minyak masak ini secara di dalam yang dibungkus secara dalam polybag, ia menimbulkan kekeliruan kerana minyak masak bersubsidi yang dikeluarkan untuk kegunaan rakyat dalam negara juga menggunakan beg polybag yang dijual dalam pada harga RM2.50 sekilogram. Itu yang cuba mereka lakukan bagi mengelakkan kekeliruan dan juga memantapkan penguatkuasaan. Yelah, kalau kita tengok dekat sempadan negara nanti mana satu minyak untuk dikeluarkan untuk bersubsidi dan juga untuk pengeksportan, ini akan berlaku kekeliruan dan ini yang cuba mereka lakukan. Ya, dan saya kira ini adalah satu usaha yang cukup baik ya kepada rakyat Malaysia, di mana kalau kita tengok dua ini adalah menimbulkan kekeliruan juga seperti Helena katakan tadi untuk penguatkuasa jalankan tugas mereka. Jadi seterusnya kita mungkin nak semak ramalan cuaca untuk hari ini dan juga selepas itu kita akan terus ke berita semasa dan dipersilakan.
Salam keluarga Malaysia dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pravina Turisinggam. Ahli Perniagaan Malaysia Tiaw Wui Huat masih berada di bawah tahanan pihak Immigration Thailand dan menunggu untuk dihantar ke China tidak lama lagi. Bagaimanapun polis tidak mendedahkan butiran bila Tiaw akan dihantar ke negara itu. Bagaimanapun media tempatan di Thailand melaporkan yang Tiaw akan dihantar ke China hari ini. Jumaat lalu, Tiaw yang berada dalam senarai merah Interpol dipanggil pihak polis untuk diberitahu yang visanya dibatalkan. Beliau kemudian diserahkan kepada polis imigresen di Songkhla dan kemudian dipindahkan ke pejabat imigresen Suan Plu di Bangkok. Tiaw 55 tahun yang juga digelar Jolo 2 merujuk kepada seorang lagi ahli perniagaan Malaysia yang sedang diburu, Lau Tek Jo, yang dikaitkan dengan skandal 1MDB, melarikan diri ke Danok di Sadau pada 2020. Tiaw membina empayar perniagaan daripada skim pelaburan haram dalam talian yang memikat pelabur dari China, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Macau. Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan menafikan dakwaan beliau pernah menerima 1.16 juta ringgit dana politik daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB. Syahril dalam satu hantaran di Facebook berkata, beliau bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa sekiranya diminta membantu siasatan. Terdahulu pada perbicaraan kes rasuah bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu Syahril serta dua bekas menteri MCA menerima hampir 10 juta ringgit derma politik daripada UKSB. Bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan Siong Sun 47 tahun yang juga saksi pendakwaan ke-17 memberitahu mahkamah syarikat itu memberi sumbangan dana 1.16 juta ringgit kepada Syahril untuk tujuan politik dan PRU. Ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Mohd Noor, Siong Sun berkata sumbangan diberikan secara bulanan kepada Syahril merujuk kepada kod nama SPAT dalam buku lejar syarikat berkenaan. Tiada isu kekurangan pengeluaran minyak sawit di negara ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGW, Muhammad Nasrul Izzam Mansur berkata, isu kekurangan bekalan minyak masak adalah disebabkan masalah rantaian bekalan kesan daripada peningkatan harga minyak sawit mentah. Pengeluaran tahunan minyak sawit mentah FGV adalah 3 juta tan metrik setahun, manakala keperluan pengguna domestik bagi minyak masak negara 200,000 tan metrik setahun. Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia dan adalah mustahil untuk negara berdepan kekurangan minyak sawit mentah bagi edaran permintaan tempatan. Mengulas mengenai isu rantaian bekalan, Muhammad Nasrul berkata, isu timbul apabila peruncit berkenaan kekurangan modal untuk membekalkan minyak masak akibat perubahan harga secara mendadak. Kerajaan akan menyemak semula pengurusan pusat beli belah yang dimiliki syarikat berkaitan kerajaan atau GLC supaya diuruskan syarikat tempatan agar peniaga Bumiputera dapat menjalankan perniagaan mereka di situ. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu bertujuan meningkatkan status sosioekonomi Bumiputera dan penglibatan usahawan Bumiputera di pusat membeli belah. Perdana Menteri berkata sejak negara memasuki fasa peralihan ke endemik, usahawan termasuk Bumiputera dapat kembali bernafas dan menjalankan perniagaan yang secara langsung membantu menggerakkan semula ekonomi negara. Bagaimanapun status sosioekonomi Bumiputera masih di tahap rendah dan penglibatan usahawannya perlu dipertingkatkan. Justru, Datuk Seri Ismail Sabri mencadangkan agar UDA Holdings Berhad (UDA) dapat menjual atau menyewakan ruang perniagaan sedia ada pada kadar yang mampu ditanggung usahawan Bumiputera yang berpotensi mengembangkan perniagaan mereka. Kerajaan sentiasa komited dalam memperkasa Bumiputera dengan peruntukan 11.4 bilion ringgit dalam bajet 2022. Sekian laporan dari Bilik Berita bersama saya Pravina Turisinggam. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Hai, kembali lagi bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia dan pastinya hari ini kita rangkumkan pelbagai topik yang cukup menarik bakal kami bawakan buat anda. Tapi hari ini kan kita nak bawakan berkenaan tentang topik yang tiba-tiba rebah
dalam keadaan yang tertentu. Ni macam mana ni situasinya ni? Dan saya nak kongsikan yang ada satu kisah viral di TikTok itu. Ada seorang wanita yang malang ini, dia tengah buat video tau Helena. Memasak laginya, dan masa tengah memasak ini, dan wanita itu terus rebah dan disebabkan sakit jantung. Dan orang banyak netizen yang komen dan bagi inilah maklum balas dan katakan kenapa tiba-tiba perkara ini terjadi. Perkara ini mungkin juga terjadi di Malaysia dan mungkin kepada siapa saja. Kan? Dan untuk itu kita akan bersama dengan pakar kardiologis daripada Institut Jantung Negara Dr. Rohit untuk membicarakan tentang mati mengejut, perkara yang menakutkan. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan saya dan juga Saleha dalam Khabar Malaysia. Selamat pagi. Okey, sebelum kita nak mulakan perbicaraan kita pada pagi ini, mungkin secara saintifiknya mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami punca yang dikaitkan dengan mati mengejut ini. Okey, so kematian mengejut kita perlu ada definisi. So bila kita ada definisi dan kita boleh menghadap ke depan. Okey. So definisi dia adalah kematian yang berlaku dalam 1 jam selepas simptom bermula. So simptom tu ada banyak simptom. Kita boleh bincang tentang simptom lepas ni. Tapi selepas simptom bermula, kematian berlaku dan kematian tu disyaki dengan dokumentasi. Maksud dia patient dapat sampai ke hospital buat ECG ataupun dengan disyaki dengan indikasi tinggi, maknanya pesakit ada banyak komplikasi jantung sebelum ni. Dan kita syaki ini kebarangkalian sangat tinggi, ini berkaitan dengan jantung. So itulah definisi kematian mengejut. So bila kita dapat tahu benda tu, then apa yang ada is simptom. Sebab kebanyakan orang dia tak dapat keluarkan simptom sebab sebelum apa-apa berlaku mereka sudah meninggal. Tapi kadang-kadang simptom yang boleh mantak ke depan adalah mungkin sakit dada, berdenyut, rasa ketekatan dekat dada, pening, susah nafas. So ni adalah simptom-simptom yang boleh berlaku. Tapi Dr. Rohit tadi yang macam Saleha kongsikan berkenaan tentang satu yang viral di TikTok kan, tiba-tiba tengah buat video live ni terus rebah. Dan ini kita tahu sekarang fenomena sekarang ramai orang juga suka buat live di video TikTok semua kan sebagainya. Tapi persoalannya hari ini, boleh doktor mungkin kongsikan tentang kita cara-cara nak elakkan kita perkara seperti ini terjadi. So kematian mengejut. So dari segi perubatan, bila kita tahu sebab benda tu berlaku dan kita boleh target macam mana nak mengatasi atau mengelak benda tu berlaku. So first thing yang kita perlu tahu is apa penyebab utama. So kalau kita tengok semua pesakit yang meninggal mengejut, didapati 70% daripada dia adalah berkaitan dengan sumbat dalam saluran darah jantung. Apa dipanggil dalam perubatan coronary artery disease. Maknanya mereka ada sumbat disebabkan serangan jantung yang berlaku dekat masa belakang. So in the history mereka pernah ada serangan jantung and memang ada sumbat. So yang paling banyak kes mati mengejut adalah yang ni, 70%. Okey, 70%. So 30% yang lagi tu ada banyak sebab dia. Ada kes-kes genetik, mungkin pernah dengar olahragawan ataupun pemain bola yang meninggal atas bila main sukan dia tiba-tiba meninggal. So tu kes dia tak sebanyak kes sumbat dalam saluran darah jantung. So yang tu kita boleh bincang lepas ni. So one is genetics. Satu is mungkin sistem konduksi jantung tak begitu betul, and sometimes is masalah injap jantung. So bila kita bercakap tentang kes genetik, kes injap ataupun kes konduksi jantung yang tak betul, yang ni sebenarnya tak dapat dielakkan kecuali kalau kita bawa diri ke hospital dan buat penyiasatan awalan lah. So kalau Saleha tanya saya cara untuk mengelak, nombor satu is of course kalau 70% kes mati mengejut berkaitan dengan saluran darah sumbat, kita kena tanya soalan apa yang menyebabkan saluran darah sumbat. So Kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, betul. Nombor 2 kencing manis. Nombor 3 darah tinggi. Gaya hidup yang kurang sihat. Maknanya gaya pemakanan doktor? 100%. 100% gaya pemakanan yang kurang sihat. So bila pemakanan tak begitu betul, dan kolesterol akan tinggi, tekanan darah akan tinggi, and kencing manis mungkin tak dapat dikawal dengan betul. So penyakit ni akan berlarutan sebab dia penyakit kronik, bukan penyakit yang tiba-tiba berlaku. So dia penyakit kronik, so sumbat datang, and then patient dapat risiko untuk dapat kematian mengejut. So bila kita target benda yang menyebabkan kolesterol tinggi, so dia ada kolesterol tinggi, kencing manis, darah tinggi, gaya hidup kurang aktif, rokok, so dia tabiat. So kebanyakan dia boleh dielakkan dengan cara hidup yang sihat. 3
30% tu adalah masalah otot jantung. Yang tu you kena menampilkan diri ke hospital, mungkin ada family member yang mendapat masalah ni, then you buat saringan. Saringan dia senang. Any hospital, any klinik kerajaan atau klinik swasta, dia akan buat ECG. ECG, you akan cakap dengan pesakit, tanya soalan, ada tak family member yang pernah ada kematian mengejut, dan berdasarkan tu kita akan buat penyiasatan. So penyiasatan dia yang permulaan is ECG, blood test, untuk dapat tahu ada kolesterol, ada kencing manis, and then kalau perlu echo, scan jantung, tengok dinding tebal, dinding tak tebal. So ada banyak benda yang kita boleh buat secara permulaan dia. Okey, dan doktor, kalau seseorang itu mempunyai sejarah genetik dan sebagainya, seawal bila perlu mereka lakukan saringan seperti MRI dan ECG, echo dan sebagainya? Okey, baik, soalan yang bagus. Tapi nombor satu is kita kena tengok. So 40 tahun ke atas, kita punya cadangan is you kena start pantau. Maknanya at least paling kurang setahun sekali buat saringan untuk mungkin stress test, ujian baseline, maknanya kencing manis, darah tinggi, pastikan semua okey. Tapi di kalangan pesakit mungkin emak bapa ada sejarah kencing manis yang tak terkawal, mungkin lagi awal you kena menampilkan diri untuk buat pemantauan. So simptom dia kadang-kadang nasib tak baik, kali pertama datang simptom is kali pertama serangan jantung, and then kematian berlaku. And kematian mengejut bila kita tengok data dia, 30% ke, bukan paling banyak pesakit is dalam lingkungan umur 30-an ke 40-an. And dia 2 kali ganda lebih tinggi di golongan lelaki berbanding dengan perempuan. So risiko dia lebih kepada lelaki dalam lingkungan umur 30-an ke 40-an, and 2 kali ganda lebih tinggi kepada perempuan. Dan doktor sebutkan tadi tu umur 30-an 40-an tu, tu lingkungan umur saya juga tu. Jadi betul. Awak perempuan, risiko dia rendah. Risiko rendah. Okey, Betul, doktor cakap. Kalau kita cakap tentang kematian mengejut ni, ada 2 possibility. Satu ialah serangan jantung. Lagi satu kita boleh cakap cardiac arrest. Okey, perbezaan kedua-dua ni, cardiac arrest dan juga heart attack. Betul. So ada banyak kekeliruan disebabkan heart attack is satu benda, and kematian mengejut is benda yang lain. So heart attack boleh menyebabkan kematian mengejut, tapi kematian mengejut ada penyebab yang lain. So apa yang menyebabkan kematian mengejut adalah sistem electrical jantung yang dia tak berfungsi dengan normal. So dia menyebabkan nadi jantung terlalu tinggi, dan tak sekata, dan bila tu berlaku, oksigen ataupun darah tak dapat dipam dengan jantung sebab jantung tu dah tak sekata dia punya pergerakan. So oksigen tak pergi ke otak, patient rasa pening and pingsan terus. So ada banyak benda yang menyebabkan tu, macam saya kata tadi. So sumbat boleh, masalah dinding jantung boleh, that means penyakit yang menyebabkan dinding jantung tebal, irama jantung berkaitan dengan sistem konduksi ataupun injap. Tapi heart attack tu bila you tengok adalah disebabkan sumbat dalam jantung. So memang pesakit boleh dapatkan sumbat dalam jantung dan heart attack disebabkan dia sumbat, tapi yang tu bukan sampai ke mati mengejut. Itu dia. Tetapi bila kita tengok daripada semua pesakit yang meninggal berikutan our national registration, kita nampak 110,000 pesakit yang meninggal tahun 2020. This is the registry yang ada medical certificate, bukan sebab kematian atas jalan raya, tapi kematian dekat hospital yang ada medical certificate. 17% daripada kes ni adalah disebabkan masalah jantung sumbat. So di Malaysia dia masih penyebab utama kematian dari segi medical, bukan yang dari accident ke apa-apa. Yang tu cerita lain obviously. So yang tu priority pertama is benda yang boleh menyebabkan datang sumbat dalam saluran darah jantung. Dan seperti doktor terangkan tadi, kita tahu jantung tersumbat tu adalah salah satu punca utama kan. Jadi kita bercakap tentang jantung ni adalah satu organ yang cukup penting, Helena. Mungkin hari ini pendapat doktor bagaimana boleh sarankan cara pemakanan ataupun amalkan gaya hidup yang sihat tu dari segi pendapat seorang doktor. So apa yang yang perlu diamalkan, this is berdasarkan rekomendasi daripada American Heart Association, Malaysian National Heart Association. Apa yang kita rekomendasi is exercise ataupun senaman 30 minit sehari 5 kali seminggu. Maksud dia boleh capai 150 minit dalam seminggu pun sangat baik. Kadang-kadang 30 minit ataupun 30 minit dalam hari tu susah sikit untuk dicapai. Ada kalanya banyak orang tu busy sangat. Tapi bila kita tengok balik kajian dia, nampak kalau you boleh capai 150 hujung minggu pun dia cukup.
Okey. Maknanya dia panggil weekend warrior. So mungkin hujung minggu you main bola lebih, you pergi cycling, hiking. So yang tu gaya hidup yang sihat. Then of course, kalau rokok, you kena berhenti. Sebab tiada kebaikan yang datang dengan rokok kecuali semua keburukan dia. Maknanya masalah paru-paru, masalah saluran darah yang efek satu badan, meningkatkan risiko stroke, meningkatkan risiko serangan jantung. So of course rokok kena dibuang. Then cara makan. So problem dia is portion permakanan. Kita tak nak lebihkan benda yang boleh meningkatkan gula dalam badan. Maknanya kolesterol tinggi, benda yang manis terlalu manis, benda yang karbohidrat terlalu tinggi, lemak terlalu banyak, daging terlalu banyak. So portion control is penting. Pentingkan sayur, satu portion daging ataupun ikan and nasi boleh dikurangkan. So these are the ways kita boleh tukar cara pemakanan untuk menurunkan risiko dia. Okey, doktor, saya juga difahamkan bahawa keadaan asid dalam darah juga mampu mempengaruhi kesihatan jantung kita. Dan mungkin doktor boleh bagi komen sikit apa yang perlu kita jaga untuk memastikan kandungan asid kita tidak lebih daripada 7.35. So dari segi perubatan nak check acid level dalam darah, kebanyakan masa bila you duk buat pemantauan dekat klinik ke mana-mana, mereka tak check benda tu. So level acid tu berkaitan dengan banyak benda. One is infection, badan terlalu kering, buah pinggang rosak. So it always comes back to benda yang boleh menyebabkan masalah. Okey. That one is the yang take home message yang kita nak kata is you boleh fikir tentang kematian mengejut, tentang semua komplikasi jantung yang genetic problem, tapi benda yang simple is benda yang akan mengurangkan risiko datang semua ni. Okey. That means a healthy balanced lifestyle. So walaupun kita in IJN kita buat benda angioplasty, heart surgery, bypass surgery, repair injap, semua tu boleh buat, tapi yang tu semua dah sampai ke tahap yang komplikasi penyakit sudah datang. So the important take home message adalah cuba mengelak daripada benda tu berlaku kali pertama. Saya petik apa yang doktor kata tadi, healthy balanced lifestyle. So Yes. doktor, sekarang ni dalam dunia yang globalisasi dan juga banyak sangat orang bila bekerja keras tu ada juga tekanan, Betul. stres kan. So Yes. mungkin pendapat doktor tentang perkara ini untuk elakkan penyakit-penyakit seperti jantung dan sebagainya. So dari segi stress, obviously stress plays major role lah. Tapi nak kata percentage stress boleh menyebabkan orang kena serangan jantung, yang tu belum dikaji dari segi stress, because kita tak dapat quantify stress. Maknanya untuk saya, mungkin kerja saya tak ada rasa stress, tapi kalau saya masuk sini mungkin saya dah stress sangat. So dia situasi berlainan. So difficult to quantify the effect stress ada kepada seseorang. So that one is individu kena assess. Individu kena assess. So you have to have masa untuk diri sendiri, you have to make sure you have time dekat luar, you have activity dengan family, exercise. Benda tu documented boleh kurangkan stress. Balance lah doktor, Balance, the exactly. keyword. So I kata everything is about a balance. Okey. Baiklah doktor, sebelum kita mengakhiri sesi kita ini, mungkin doktor boleh kongsikan kepada semua apa yang boleh mereka lakukan sekiranya terdapat seseorang yang rebah di depan mata mereka. Apa step-step yang perlu dan boleh kita lakukan? Okey, soalan yang sangat bagus untuk kita round up this discussion. Nombor satu is CPR. So boleh saya kongsi sedikit. Bila saya baca dan buat kajian, kita nampak that apa yang dipanggil dari perubatan is out of hospital cardiac arrest. Maknanya serangan jantung, patient jatuh tiba-tiba sebabkan kemungkinan besar serangan jantung di luar hospital. Kadar kematian is 90%. That means kalau 10 orang, 9 akan mati. So, benda yang boleh menyelamatkan dia is CPR. Okey. So, bila saya tengok balik kajian, dinampak CPR actually sebenarnya first time dilakukan some surgeon dekat Germany 1891. So, it's been there for a long time. Tapi 50-an dengan 60-an dia dah optimize benda tu supaya dia digunakan dalam perubatan. So, di Norway, sejak 1961, benda ni diajar kepada sekolah. Okey. Dari start umur 7 tahun, 8 tahun ke atas. So dia punya cikgu dah tahu buat CPR, anak murid dah belajar CPR. Dan bila dia nampak dekat Norway, maybe population berlainan, saya faham, tapi dia nampak out of hospital arrest is 75% ke 80%. There's an improvement. So maksud dia, kalau public tahu CPR, dia akan benefit banyak. Okay. That means you, me, you nampak seorang yang collapse, you tahu buat CPR. You know what to do. Call for help. Panggil 9999. Call for ambulance. Buat CPR. Shock
AED. Pernah nampak AED mesin dekat Ya. mana-mana? Betul. Doktor, terima kasih kita nak ucapkan kepada doktor untuk perkongsian yang cukup bermanfaat untuk semua. Tadi seperti doktor katakan, Lina, yang pasti kita amalkan hidup balance untuk kita sentiasa sihat dan elakkan perkara-perkara seperti ini terjadi. Dan dengan itu kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan NSFest 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan bersih muafakat sejahtera. Alhamdulillah, acara yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. inilah acara tahunan yang sangat menarik dan memberi kesan yang positif kepada semua yang terlibat. Kemeriahan gabungan Hari Peladang Food Festival dan Arena Usahawan yang menyediakan lebih kurang 250 booth akan menggegarkan nilai pada 28 hingga 31 Julai 2022. sehingga 31 Julai 2022. Akan pergi bawah, pergi belakang, pergi depan. Jangan lupa, Jom ke nilai jom tergoja Negeri Sembilan. NSFest 2022. Terbaik. Nilai, value for nilai. Itu dia kemeriahan yang dapat kita rasai kalau anda berkesempatan ke dataran nilai pada 28 hingga 31 Julai nanti untuk bersama-sama dengan Negeri Sembilan Food Festival ataupun NS Fest 2022. Meriah kan? Jom, betul. Tadi tengok BT pun dah cakap jom meriahkan NS Fest 2022, Lina. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita iaitu YB Datuk Dr. Razali Abdul Malik, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan untuk berbicara dengan lebih lanjut tentang NS Fest 2022 ini. Apa khabar YB? Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Baik. YB, kalau kita tengok tadi kemeriahan yang telah diperkatakan dalam video tadi itu, hari NS Fest ini adalah gabungan antara Arena Usahawan, Hari Peladang Penternak dan juga nelayan dan beberapa aktiviti lain. Mungkin YB nak ceritakan secara mendalam apa kemeriahan NS Fest 2022 ini. Okey, terima kasih. NS Fest Negeri Sembilan, NS Fest ini pada tahun ini merupakan kali kedua kita laksanakan. Kali pertama kita laksanakan pada tahun 2019. 2019, tapi memandangkan patutnya acara ini tahunan. Acara tahunan dan memandangkan tahun 2021 kita tahu ada pandemik COVID, so kita tak laksanakan. Ini kali kedua. Namun sebenarnya sebelum tahun 2019 ada gabungan 3 program tadi, Arena Usahawan, Hari Peladang, Peternak dan juga Nelayan, dan satu lagi Food Festival. Dia adakan secara berasingan. Okey. So pada 2019 kita mengambil pendekatan baru, kita gabungkan sekali dan maknanya memudahkan orang kata supaya orang lebih ramai yang datang. Dengan mana sekali datang semuanya ada kat situ. Dan ini juga menjimatkan pembelanjaan kerajaan dan juga memudahkan orang ramai. Dan ini kita nak jadikan NSF ini satu tarikan pelancong pada setiap tahun. Dan bulan Julai kita cari ini sebenarnya kita anggarkan musim durian lah.
Tapi sekarang musim durian ni, insyaAllah pada tahun ni ada juga durian, insyaAllah. Ada durian juga lah. So, kita saya kata tadi, NSFest 3 tadi, maknanya ada jualan ataupun pameran tentang makanan, pertanian, peternakan. Kali ini kita bawa, dulu kita bawa kambing, lembu biasa, kali ini kita bawa lembu sado. Wow. Untuk dipamerkan. Baru ni masa korban kan ada orang cerita pasal lembu sado, harga seekor tu RM20,000. Jadi kalau nak korban RM20,000, bagi 7 bahagian, seorang kena bahagian. Tapi namanya sado, tapi dia sebenarnya lembu ni jinak. Jangan risaulah. Dan kita juga akan bawa arena usahawan kita. Dan juga festival ni kita lebih memperkenalkan pada makanan Negeri Sembilan. So antara yang mungkin saya lihat ataupun Nina tahu makan Negeri Sembilan ialah satu itik salai lah. Kita biasa dengar. Kita pernah biasa dengar masak lemak. Betul, masak lemak cili padi. Tapi kita akan mengenal juga rendang maman. Daripada daun maman tu, daun maman tu rendang maman. Lepas tu kita ada juga apam johol. Yang ni kita tak berapa. Special lah yang kita dengan apam johol ni. Dia apam biasa tapi kita balut dengan daun rambai. Dan lagi sedap kalau kita cicah dengan sambal. Sambal tumis orang Negeri Sembilan. Lepas tu lepas kita makan pedas tu kita minum ni air janda pulang. Janda pulang. Dah dengar lagi. Kenapa air janda pulang tu nak tahu, pergi minum tanya orang yang buat. Dia air kelapa dia campur dengan air gula nau lah. Begitu. Dan juga kita ada juga kuih sopang. Kuih sopang ni kalau tempat lain orang kata kuih badak berendam lah. Tapi istimewa dekat kita adalah istimewa, dan juga kita ada sate tulang. Selalu kita dengan sup tulang, sate tulang pun ada lah. Itu antara itu makanan lah. So selain daripada produk, kita ada juga gerai makanan. Kalau nak rasa kata lemak cili api, nak makan daging salad, insya-Allah boleh makan di situ. Itu begitu banyak keistimewaan yang nak di-highlightkan, dibawakan pada NSFest 2022 ni. Mungkin ada lagi tarikan istimewa YB nak kongsikan. So saya pergi sebut tadi, kita sebenarnya NSFest kita nak menggabungkan usahawan industri kecil dan sederhana. Kita hendak memperkenalkan produk-produk mereka supaya pemasaran mereka, mana jualan mereka lagi meningkat. Dan COVID-19 telah mengajar kita banyak pihak juga, termasuk mereka usahawan ni. Secara online atas talian. Jadi kalau ada satu produk pun mereka boleh buat atas talian. Jadi antara program yang kita akan masukkan, perkara ini kita akan panggil TM akan membuat satu talk tentang digital marketing, pemasaran digital. Lepas tu kita akan juga panggil pihak yang berbicara tentang e-wallet. Dan bila online ni kita juga kena berhati-hati tentang scammer. Jadi ada juga bicara tentang scammer oleh pasukan polis diraja Malaysia itu sendiri. Bukan hanya orang berniaga, kita yang nak beli pun takut juga ada scammer. Jadi itu juga akan dibicarakan oleh pasukan polis lah. Selain itu kita adalah demonstrasi masakan. Saya boleh sebut sini oleh orang Negeri Sembilan, Chef Tegara, Chef Ismail. Akan ada demonstrasi masakan, dan kita juga ada ialah kita 28 hingga 31. Betul. Hari Sabtu 1 Muharram. Jadi kita ada juga santai talk, kita panggil santai talk hijrahku, kita panggil PU Amin dan juga Adam Kori. Bersempena dengan hijrah lah. Selain itu kita ada masakan air tawar, lepas tu kita ada happy hour lah, makna promosi jualan. Ada tertentu bahkan akan ada mana jualan murah. Ada pameran sebagainya. Dan pada hari akhirnya kita boleh habis bicara, tapi kita ada konsep lah. Konsep pada ayah tu saya boleh sebutkan sekarang, maknanya kita pertama artis yang tu satu ialah Siti Nurdiana. Siti Nurdiana ni orang Negeri Sembilan. Kita juga ada Ameng. Ameng sebab kita tahu kita awal Muharram kita ada hijrahnya. Lepas tu kita juga satu pasukan nasyid yang saya ingat telah bersatu kembali, itu UNIC. Dah lama tak dengar ni UNIC. Dah lama tak dengar UNIC. So kita ada
kita ni mini konsert lah di situ pada hari terakhir. Baru pagi tadi kita dengar lagu Siti Nurjaya Betul. kan? Kebetulan. Okey, YB kita nak tahu juga tentang impak penganjuran untuk NS Fest ini. Bagaimana? Okey. Impact kita sebutkan tadi lah bila kita satukan semua ni, satu kita nak jadikan NS Fest ni satu produk pelancongan pada setiap tahun. Okey. Selain tarikan dari dalam Negeri Sembilan sendiri, di luar Negeri Sembilan tu kita cuba tarik, maknanya berhampiran. Okey. Sudah tentu kita target biar seluruh Malaysia lah datang, tapi di Selangor mereka dinilai, kalau kita lihat nilai memang ramai pengunjung di luar, dari luar dekat sepadan dengan Selangor, dari Melaka dan sebagainya lah. Malah dari Kuala Lumpur boleh datang sebab dia punya perhubungan mudah. Kita ikut, kalau ikut tol memang ikut tol nilai lah. Cumanya selepas PKP ni kita tahu setiap ujung minggu highway selalunya sesak. Betul. Tapi itu antara cabaran. Jadi kita bermula dari hari Khamis lah. Dan kedua, kita nak dari segi agensi kerajaan kita nak menyampaikan perkhidmatan kita dengan lebih berkesan. Sebab tu kita adakan sekali. Jadi apa-apa pengunjung boleh juga tanyakan tentang apa-apa bantuan ataupun perkhidmatan tentang pertanian, usahawan. Di situlah kita ada agensi kita PKNS, kita ada Jabatan Pertanian dan sebagai Jabatan PKNM yang akan berada di situ untuk memaklumkan kaedah-kaedah yang betul dan juga bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan kepada petani, peternak, nelayan dan juga usahawan. Dan yang ketiga lah kita nak pastikan bahawa produk mereka ini dari segi jualannya meningkat lah. Itu antara impact yang kita sasarkan dengan menganjurkan NS Fest ini. Banyak perkongsian yang YB kongsikan tu, kita pun sendiri tak sabar dengan Nina macam nak pergi. Sila datang insyaAllah saya. NS Fest ni YB. Dan dari segi program-program yang lain juga yang mungkin nanti diadakan untuk NS Fest ni, mungkin YB nak kongsikan? InsyaAllah program yang lain seperti saya sebutkan ialah antaranya lah pertandingan fashion, lepas tu ada mewarna untuk tarikan kanak-kanak, lepas tu kita ada juga memperkenalkan beberapa produk baru. Contohnya buah nangka dari 9, kita namakan variety baru yang J41. Nangka macam mana tu boleh rasa kat situ. Baru nak tanya kan dah ada boleh rasa kat situ. Maknanya suruh datang tu. Okey. Sila datang je. YB, sebelum kita mengakhiri segmen kita ni, apa harapan Kerajaan Negeri Sembilan terhadap NS Fest kali ini? Okey, insyaAllah dari segi insyaAllah program ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun pada hari Khamis pukul 10, Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan harapan kita satu, kami di segi penganjur dan juga agensi yang terlibat. Pertama, insyaAllah kita akan melakukan yang terbaik lah untuk NS Fest ni supaya matlamat kami sampai untuk memasarkan atau memperkenalkan produk-produk usahawan, petani dan sebagainya. Itu yang pertama lah. Kedua lah kita seperti saya sebutkan tadi lah supaya memberi impak kepada pelancongan Negeri Sembilan itu sendiri. Ini pelancongan maknanya boleh tengok sekitar, sampai itu kita boleh datang memperkenalkan. Kita ada juga Durofest. Durofest ni pesta durian. Ada durian di situ. Siapa nak makan durian jelebu, insyaAllah ada di situ. Saya nak selit ni, durian yang paling sedap saya makan daripada jelebu, durian teka. Betul. Sedap. InsyaAllah kita cuba cari. Kita ada. Lepas tu kedua kita nak meningkatkan selepas COVID, kita nak membantu meningkatkan ekonomi setiap mereka yang berniaga supaya orang kata, kita tahu kos hidup semakin tinggi sekarang ni. Jadi masing-masing kita membantu juga mereka peniaga kita supaya dapat meningkatkan jualannya, supaya dapatlah orang kata menyara ataupun memperdekatkan pendapatan masing-masing. Cuma saya harapkan NS Fest ni kalau mereka terlibat tu jualan tu
lebih murah lah daripada harga market. Sudah semestinya. So kan? kita bagi tapak ni pula dengan harga kita yang munasabah lah. So jangan jual mahal daripada market kan. So kita dapat maklumkan pada semua orang lah. Dari itu. Okey, baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada YB atas perkongsian berkenaan tentang NS Fest 2022. Jom kita sama-sama meriahkan Herlina untuk NS Fest 2022. Jadi kita akan terus ke berehat sebentar, ambil nafas dahulu, kembali sebentar nanti. Ketua Polis Perlis Datuk Suilina Saad berkata, Jawatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Perlis menerima maklumat berhubung kegiatan itu dan sindiket terbabit dipercayai menyeludup masuk ganja melalui jalan laut di dalam kawasan Thailand, seterusnya menggunakan pengangkut melalui jalan darat dengan van di Padang Besar Perlis. Pasukan JSJN Perlis bertindak mengekorinya sehingga menuju ke Pulau Pinang. Kemudian JSJN Perlis dengan kerjasama JSJN Bukit Aman dan Pulau Pinang membuat serbuan ke atas sebuah rumah di Taman Impian pada 9 malam 16 Julai lepas. Dalam satu sidang akhbar pada 21 Julai lepas, beliau berkata pemeriksaan ke atas rumah itu menemukan 300 kg ganja bernilai RM750,000 Malaysia yang disembunyikan di dalam kediaman tersebut. Polis turut menahan seorang lelaki berumur 41 tahun dan wanita warga Indonesia berumur 37 tahun yang berada di rumah itu ketika serbuan. Berdasarkan siasatan awal, rumah itu dijadikan tempat transit ganja yang diseludup dari Thailand sebelum kesemua dadah tersebut dihantar kepada rangkaian sindiket di Lembah Kelang untuk pasaran di sana. Beliau berkata siasatan lanjut masih dijalankan untuk mengesan sindiket pengedaran dadah itu yang dipercayai mempunyai rangkaian di negara jiran iaitu Thailand. Beliau berkata sejak Januari hingga Jun lepas, PDRM Perlis merampas sebanyak 364 kg ganja yang cuba diseludup melalui sempadan negeri Perlis, melibatkan 16 tangkapan. Itu sahaja dari Pulau Pinang. Kembali ke studio. Okey, baiklah, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi VT koresponden bernama tadi Herlina menunjukkan polis menumpaskan sindiket dadah. Kita kena ingat ya sentiasa dadah adalah musuh negara. Jadi, betul. Dan itu adalah salah satu kes dan baru-baru ini juga tak silap saya 2-3 hari lepas ada sepasang suami isteri yang ditahan kerana mempunyai 20 kilogram methamphetamine ataupun dadah jenis syabu ataupun ais. Dan pastinya negara sedang melakukan yang terbaik untuk memastikan kadar penggunaan dan penyalahgunaan dadah di dalam negara berada pada tahap yang paling rendah. Baiklah, kami di sini nak berkongsikan kepada anda tentang, kalau tadi kita dah cakap tentang NS Fest Negeri Sembilan Festival, dan kali ini juga kami akan bawakan kepada anda satu teater mengenai adat pepatih yang juga berasal dari Negeri Sembilan. ya. Dan untuk itu bersama dengan kami ketika ini dua tetamu istimewa dari Teater Tanjung, iaitu di sebelah kanan saya ada Sutradara Teater Tanjung Profesor Dr. Ahmad Rashidi Hassan, dan juga kita ada pelakon cilik itu Zamir Rashidi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Apa khabar? Baik, sihat. Alhamdulillah. Jadi kita tengok main cast kita, pelakon utama siap berpakaian lengkap ni, Betul. Herlina. Dan kalau kita informasi kepada penonton semua, teater ini kebanyakannya adalah pelakon-pelakon cilik yang diuruskan oleh ibu bapa mereka sendiri. Dan pastinya ini adalah salah satu usaha untuk memartabatkan seni teater dan juga memartabatkan adat pepatih. Baik, kita nak mulakan soalan dengan Prof dulu. Prof, mungkin nak cerita sedikit sebanyak tentang Teater Tanjung ini. Jadi konsepnya Teater Tanjung ni adalah sebuah teater tradisional. Okey. Maksudnya dia bermula dan berakhir di atas satu pentas dan penonton menyaksikan dari depan. Okey.
Dan dia kami mengangkat konsep Purbawara, iaitu satu kisah budaya Melayu yang berlaku sekitar tahun 1700 1720 dan teater ni dijayakan oleh 72 pelakon yang kebanyakannya memang pelakon muda, remaja di kalangan ahli kelab teater, dan dibantu oleh 40 tenaga di belakang pentas, 14 orang pesilat dan 14 orang penari. Jadi itulah dia teater Tanjung yang akan dipersembahkan nanti. Dan kita dapat lihat bahawa teater Tanjung ini ada gabungan pelakon baharu dan juga lama. Kalau kita lihat kita ada Datuk Jalaluddin Hassan yang memegang watak Tok Perdana. Kita nak tahu juga Zamir pegang watak apa? Saya di dalam teater Tanjung memegang watak Anjang, salah satu daripada watak utama yang menunjukkan seorang yang cinta dengan adat, seorang yang menjaga adat lah. Anjang. Dalam teater Tanjung ada 3 watak utama dan saya merupakan salah seorang lah. So apa pengalaman tu berlakon bersama dengan pelakon, ada juga pelakon yang hebat, ada pelakon yang baru-baru. So macam mana pengalaman tu? Pengalaman yang tak dapat dilupakan sebenarnya. Dan benda ni baru lagi pada saya. Dan saya seorang anak muda yang baru mencuburi bidang teater dan dapat peluang ni yang sangat tak dapat dilupakan lah semua hidup. Okay, kita nak balik bertanya kepada sutradara untuk teater ni. Kita dah lama tak ada pementasan teater ya. Dan untuk kali ni kenapa memilih tajuk Tanjung tu sendiri? Pasti ada cerita di sebaliknya. Tanjung ni sebenarnya ada dua keadaan. Satu, ia berlaku di luar yang bernama Luak Tanjung. Di Luak Tanjung ni ada berlaku perebutan kuasa. Dalam masa yang sama pula, dalam Luak Tanjung tu ada seorang gadis bernama Tanjung, anak Datuk Hulu Luak, dan Tanjung ni pula menjadi rebutan dua pemuda di kampung tu. Jadi dua cerita jadi gabung, situlah terhasilnya Tanjung. Okey, dan kalau kita nak tahu keistimewaan teater ni macam mana dari sudut itu? Istimewanya saya teater ni, satu, dia mengangkat adat pepatih. Adat pepatih ni ramai orang tersalah faham. Ya? Jadi bila tersalah faham tu, mereka membuat komen-komen, kadang-kadang tu mencetus juga hati kita kan. Jadi kita cuba angkat adat pepatih ni sesuatu yang sangat serius. Soal pilihan pemimpin tu ada susul garulnya untuk memilih pemimpin. Jadi kebanyakan orang dia macam tak faham, dia tengok kenapa benda macam ni berlaku, dan bila tak faham tu macam soalan dilontarkan. Jadi susah kita nak jawab. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, datang tengok teater Tanjung. Itu ayat tu, hujungnya tu. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita kena tengok pementasan Tanjung ni. Kita balik kepada pelakon utamanya. Mungkin nak kongsikan cabaran sepanjang sebelum bermulanya teater ni. Cabarannya daripada pertamanya adalah daripada segi lakonan sendiri. Sebab pertama kita berlakon dengan pelakon-pelakon lama seperti Datuk Jalaluddin Hassan. Jadi kami kena kekalkan profesionalism kami di dalam teater Tanjung ni. Walaupun baru lagi dalam bidang ini, tapi cabaran yang paling besar adalah bagaimana kami sebagai seorang anak muda yang kena act sebagai orang yang profesional di dalam bidang berlakon. Lagi-lagi di Istana Budaya yang mempunyai pentas yang sangat besar dan juga pentas yang ternama dekat dalam Malaysia ini. So itu merupakan salah satu cabaran lah yang saya hadapi dalam teater Tanjung ini. Okey, dan kalau kita lihat juga telah pun buat satu persembahan teater di Angkor Melaka baru-baru ini. Pengalaman tu macam mana? Okey tak? Alhamdulillah, berpuas hati dengan pementasan tersebut dan dapat new experience, orang cakap, pengalaman baru di dalam Angkor kerana pentasnya yang unik dan setnya yang sangat bagus. Itulah dia. So dia mengurangkan rasa gugup nak buat persembahan nanti di Istana Budaya? Mengurangkan sikit. Orang kata practice make perfect kan. Pengalaman tu menjadikan anda seorang pelakon yang lebih baik kan. Kita kembali kepada Prof. Apakah sasaran penonton kali ini kat Istana Budaya nanti? Teater ni kami menengahkan sebenarnya bakat-bakat muda kelab teater asal. Jadi yang sebenarnya sasaran kami ialah anak muda. Kami menyasar pada pelajar-pelajar atau siswa universiti. Satu, untuk biar dia orang ni mengenali adat pepatih. Yang kedua, biar mereka ni mengenali teater. Yang kedua, kita sasarkan ialah pada pelajar-pelajar sekolah.
Kami akan bukakan, kami akan bagikan tawaran-tawaran yang istimewa kepada pelajar-pelajar sekolah yang datang dan agar mereka ni datang menonton teater tu sambil belajar tentang adat parti. Dan kami juga menyasarkan orang-orang adat di Negeri Sembilan. Sebab ini cerita adat. Jadi seharusnya lah orang adat datang dan tengok, dan kalau boleh bagilah kritikan, bagilah komentar yang bagaimana kita boleh baikkan lagi teater tu. Yang paling penting, kat mana nak dapatkan tiket ni untuk saksikan teater Tanjung ni? Okay, tiket ni sebenarnya boleh didapati online ya. Online melalui www.ilaso.ticketing. Ya. Jadi kalau pergi ke web tu, situ semua dah ada dah jawab soalan tu dan buat bayaran melalui web tu. Ya. Selain daripada itu, pada hari persembahan tu daripada 5 hari bulan sampai 11 hari bulan tu, tiket akan dijual secara fizikal di Istana Budaya. Pun ada juga di sana? Ada secara fizikal di box office Istana Budaya. Mungkin adik Zamil nak bagi sedikit apa orang kata, nak seru kepada semua yang sedang menonton ni, lagi-lagi anak-anak muda untuk datang tonton ni. Baiklah, saya sebenarnya sebagai seorang anak muda, saya juga menyuruh kepada anak-anak muda untuk datang ke teater Tanjung ini. Bukan sebab kenapa. Pertama sekali, yang paling penting adalah adat pepatih itu sendiri. Rugi seorang Melayu yang tak kenal adat. Jadi di sini saya sebagai anak muda menyuruh kepada remaja-remaja yang lain di negara ini, datanglah dan belajarlah adat pepatih. Sebab kalau tidak, nanti adat pepatih ini akan dipandang remeh oleh, kalau kita tak belajar, kita akan pandai remeh tentang adat pepatih ini. Itu saja. Betul. Dan itulah dia, seperti kata tadi kan, rugi kalau orang Melayu tak tahu tentang adat-adat yang telah lama ada dalam kita, budaya kita sendiri. Dan kita ucapkan selamat maju jaya untuk pementasan teater Tanjung ini, Helena. Baiklah, itu saja yang dapat kami kongsikan kepada anda semua untuk hari ini. Dan bagi mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang teater Tanjung ini yang akan dipentaskan pada bulan September nanti di Istana Budaya, pastikan anda ke www.ilasotickets.com atau telefon saja 011-25009. Ya, jom sama-sama kita meriahkan pementasan teater Tanjung ini. Yang pastinya saya dan Helena, kita akan pergi nak meriahkan dan sokong teater Tanjung ini. Dan dengan itu, kita ingin ucapkan terima kasih kepada anda sejam siaran bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, Helena. Dan sehingga berjumpa lagi, dan buat masa ini, jaga diri. Assalamualaikum. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.